Silakan Puan. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Cik Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PPD Johor Bahru kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang pendekatan PDPC yang saya gunakan semasa musim PKP ini. Okey, selamat sejahtera dan salam muafakat kepada semua guru-guru. Okey, saya Cikgu Siva Ranjani yang bertugas di SCKT Kelang Patah sebagai guru pemulihan khas. Pada pagi ini, saya akan berkongsikan kaedah pengajaran yang telah ataupun yang kita boleh gunakan semasa waktu PKP. Okay. Dia buka PowerPoint. Okey. Objektif kita punya perkongsian hari ini adalah guru-guru akan mengetahui teknik-teknik pembelajaran yang boleh digunakan dalam PDPC murid pemulihan pada musim PKP ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan pembelajaran saya gunakan semasa musim PKP ini adalah saya menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom, dalam WhatsApp, langkah pertama saya yang buat adalah wujudkan kumpulan WhatsApp khas untuk PDPC musim PKP. Sebelum ini pun memang ada kumpulan WhatsApp, tapi yang saya khaskan untuk kumpulan WhatsApp ni untuk semasa kita menjalankan PDPC waktu musim PKP. Okey, selepas createkan saya punya kumpulan WhatsApp, saya membuat hebahan kepada ibu bapa tentang PDPC yang akan saya menjalankan sepanjang musim PKP. So kita perlu beritahu dah cuti-cuti ni PDPC tetap akan dijalankan melalui WhatsApp. Selain platform WhatsApp, saya juga createkan Google Classroom. Okey, cikgu-cikgu, ini adalah contoh kelas yang saya gunakan dekat di WhatsApp group. Ini adalah contoh kumpulan WhatsApp yang saya createkan untuk pemulihan. Okey, seterusnya saya juga createkan Google Classroom. Di Google Classroom saya createkan saya punya classroom di aplikasi Google Classroom untuk murid-murid saya. Hebaan tentang Google Classroom PDPC yang akan dijalankan di Google Classroom saya buat juga melalui WhatsApp. Saya di WhatsApp memberikan kod kelas kepada murid-murid pemulihan. Okey, bagi murid yang tidak dapat join saya punya kelas, saya turut tolong sendiri. Saya sendiri login, saya sendiri join untuk anak murid saya. Seterusnya, ini adalah contoh kelas yang saya create dekat saya punya Google Classroom. Saya mengajar 3 kelas cikgu. So saya mengajar 3 kelas. Tiga tu saya createkan saya punya kelas. So ini adalah contoh paparan kelas yang ada di Google Classroom. Okey, seterusnya, selepas dah create kita punya kelas di dua-dua aplikasi talian, WhatsApp dengan Google Classroom, saya memulakan pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran, saya menggunakan kaedah Google Meet dengan Screencast-Matic. Google Meet saya membuat kelas secara online. Yang Screencast-Matic ni saya buat video recording untuk anak-anak murid saya yang tidak dapat mengikuti PDPC online di Google Meet. Okey, selepas itu perancangan sebelum PDPC online. Okey, bagaimana saya akan membuat perancangan untuk menjalankan saya punya PDPC online? Untuk itu, saya menyediakan jadual waktu PDPC khas untuk musim PKP. Okey, jadual waktu ini adalah contoh jadual waktu yang saya
create untuk menjalankan PDPC online. Okey. So jadual waktu ini tidak sama dengan jadual waktu induk kita. Dalam jadual waktu induk kita ada 34 waktu. So ini dah musim PKP, kita kena rebut-rebut dengan mata pelajaran perdana. So pihak pentadbiran sekolah saya tentukan hari-hari tertentu untuk menjalankan PDPC. So saya memilih hari Ahad dan Khamis untuk menjalankan PDPC saya. So pada hari ini adalah saya akan bertemu dengan anak murid saya di Google Meet. Okey, kenapa saya pilih waktu malam? Okey, waktu pagi biasanya cikgu-cikgu perdana akan mengadakan kelas. So saya tak nak mengganggu PDPC perdana. So saya memilih waktu malam. Ini juga disebabkan atas permintaan ibu bapa. So parents mereka call cakap, cikgu saya boleh tak cikgu buat PDPC waktu malam. So di sini kita boleh lihat pelanggan kita parents dengan anak murid. So kita kena berkolaborasi dengan parents. Saya communicate dengan mereka, so saya punya hubungan dengan parents pun baik. So saya pun sesuaikan masa saya pada waktu malam. So murid macam datang kelas pemulihan, mereka buat Google Meet, ikuti kelas saya macam tuition pula. So mereka suka malam-malam dah semua macam relax tu, mereka macam di luar waktu PDPC yang normal. Normal mereka belajar sebelah petang. Okay, petang dia macam masih mereka ada rasa macam belajar. Bila waktu mengikuti PDPC saya, dia macam tuition pula. Sambil bersantai-santai, relax, hi cikgu. Malam-malam pula nak jumpa cikgu. So saya rasa waktu Google Meet ni memang sesuai dengan kita berjumpa anak murid kita ya. Okay, seterusnya. Okay, selepas menyediakan jadual waktu, apa perlu kita buat? Okay, saya perlu membuat rekod catatan. Okay, rekod catatan ini adalah boleh dikatakan sama dengan RPH. Okay, RPH kita guna kita punya cara sendiri, tetapi masa musim PKP pihak sekolah saya ada sediakan satu tapak catatan ringkas untuk menyatakan aktiviti PDPC yang saya gunakan. Okay, dalam itu saya nyatakan cuma memberitahu perkara-perkara ringkas sahaja. Menyatakan minggu, memberitahu kelas apa saya buat, mata pelajaran apa yang kita ajar, tarikh, tajuk, hari. So di bahagian konten pula cuma nyatakan aktiviti yang akan saya gunakan. So di akhir sekali adalah impak. Ini adalah cikgu secara ringkas sahaja saya menulis RPH saya. So ini bukan dikatakan RPH tetapi catatan ringkas tentang aktiviti PDPC saya. Okey, seterusnya selepas membuat menyediakan jadual waktu, membuat rekod ataupun catatan ringkas, pihak pentadbiran juga meminta kami mengisi maklumat yang kami buat di borang pemantauan PDPC semasa musim PKP. Okey, borang ini disediakan oleh pihak sekolah saya. So selepas saya menyediakan segala bahan, nota semua, saya akan terus isi Google Form ini. Saya akan menyatakan subjek, tajuk tugasan apa yang kami buat semasa musim PKP. So ini adalah rekod untuk pihak pentadbiran sekolah saya. Okey, ya cikgu. Selepas dah rancang, dah isi form semua, kita juga perlu sediakan bahan penyediaan yang kita nak mengajar murid-murid. So untuk itu mesti cikgu tengok kenapa ada banyak ikon di sini. Mesti ada macam-macam. Okey, sebab utama saya tak stick pada satu aplikasi internet sebab musim PKP ni lama. So kalau kita sebagai guru, kita guna satu aplikasi je, kita sendiri pun boring, murid pun boring. Okay, untuk itu saya explore aplikasi yang terdapat di internet. So saya belajar tu, saya sampaikan apa yang saya belajar tu dekat anak murid saya. Okay, so aplikasi pembelajaran yang saya gunakan semasa PKP ni adalah AnyFlip,
AnyFlip, WordWall, Google Form, Quizzes, Google Slides, Screencast-Matic, Flipgrid. Okey, seterusnya sumber bahan pembelajaran. Saya pilih sumber YouTube dan Telegram saya untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Okay, selepas dah sediakan bahan semua, saya seterusnya sekarang tibalah kita melaksanakan PDPC kita dalam talian. Okay, saya melaksanakan PDPC dalam talian menggunakan Google Meet seminggu sekali mengikut jadual. Okay, ini ada di sini saya sertakan contoh-contoh kelas saya guna semasa musim PKP ya cikgu. Okay, nombor 1 kita tengok contoh yang saya buat kelas bacaan online. Kelas bacaan online ini saya sediakan kelas itu menggunakan aplikasi interaktif Bitmoji Classroom ya cikgu. Kita tengok contoh di sini. Okey. Dalam satu slide macam ini sahaja. Tak ada lagi bahan-bahan. Murid saya dah boleh tahu apa yang saya akan belajar. Ini adalah satu slide yang saya buat menggunakan interaktif Classroom dengan menggunakan aplikasi Bitmoji. So hari itu cuma saya punya pelajaran adalah membaca perkataan. Dalam online saya tak masukkan banyak benda dekat murid-murid. Mereka macam murid pemulihan, kita tak boleh terlalu banyak masukkan sekali. So dalam 1 jam 40 minit saya cuma terangkan satu skill saja, satu kemahiran saja. So dalam slide macam ni satu je nanti murid dah tahu apa konten yang kita boleh belajar. Okay, baca perkataan, murid saya akan klik ikon ini, dia terus akan bawa saya kepada AnyFlip. Okay, bahan-bahan ini saya rasa cikgu-cikgu semua dah biasa lihat kan. Ni saya ambil daripada grup pemulihan kita, rakan-rakan kita yang sharekan tu. Saya menggunakan bahan yang sedia ada. Saya masukkan bahan ini di dalam e-book kita menggunakan aplikasi AnyFlip. Okey, so bila murid melihat paparan macam ni, kalau di sekolah kita photostat, print, kita bagi by hands-on dekat murid-murid. Sekarang dah musim PKP, macam mana murid nak buat? Kita nak photostat pun tak boleh. Memang masa awal-awal tu, bulan Mac, April, Mei tu memang ketat, bersyarat kita tak boleh keluar. So masa tu macam mana kita nak menjalankan PDPC? So saya pun buatlah e-book menggunakan bahan yang sedia ada. So saya pilih bahan ini saya gunakan dalam AnyFlip, tapi buat paparan dia dekat Google Meet ni ya cikgu. So dalam Google Meet murid akan melihat apa yang saya papar di sini. So saya pilih nama murid seorang-seorang. Saya panggil nama murid. Contohnya Ravi, okey awak baca sekarang. Murid cuma membaca perkataan yang saya tunjuk secara random sahaja. Katakan minggu ni saya pilih kemahiran KVKV. So saya cuma tunjukkan bahan ni sajalah, kemahiran KVKV. So murid tak baca semua kemahiran. So lepas itu habislah kelas tu. Ni adalah salah satu contoh yang saya buat menggunakan kelas interaktif Bitmoji ya. Okey, seterusnya adalah aplikasi yang kita kena tengok juga dengan kemahiran menulis. Okey, saya tak tinggal juga dengan kemahiran itu. So saya pilih kelas saya pandai imla. Okey, kelas saya pandai imla, saya menggunakan aplikasi apa? So saya belajar WordWall, saya implikasikan kemahiran yang saya belajar, kreatif sikit, saya share dengan anak murid saya. So ini pun saya menggunakan platform Google Meet. Saya bagi tahu link semua, so murid akan bersedia. Dalam saya punya arahan tu, sebelum tu saya memang bagi tahu di kelas WhatsApp. Saya bagi tahu, okey murid-murid, esok kita ada kelas Google Meet online. Sila bersedia dengan alat tulis, buku nota pemulihan, semua segala benda tu saya minta murid saya bersedia sebelum saya mulakan kelas saya. So murid-murid saya pun memang suka. Mereka suka nak tengok muka cikgu dekat skrin laptop ke handphone ke. Memang mereka syok sangat nak tengok, nak jumpa cikgu hari ni, nak jumpa cikgu. So mereka dengan pasang earphone lah, duduk gitu, semua mereka standby. Okay, dah jumpa dekat kita dekat online.
dekat di talian. Okey, saya teruskan, saya share lah macam sekarang saya share bahan, saya share juga. Murid boleh nampak paparan ini. Okey, saya kreatifkan, murid-murid nanti bermain permainan ni. Ini adalah contoh satu aktiviti yang kita boleh buat menggunakan aplikasi word wall cikgu. Okey, contoh dia saya akan murid-murid akan melihat paparan ini. Okey, kita spin. Dia ada keluar muzik ya cikgu. Okey, arahan yang perlu saya buat dekat sini, pusing roda. Nombor 2, tulis perkataan VKV yang tepat. Ulang langkah 1 dan 2 sehingga semua gambar dikeluarkan dari roda ajaib ini. So, bila dalam Google Meet, dalam talian saya tunjukkan ni, tanya, apa ini murid-murid? Mesti murid-murid dah pandai kan sebab kita dah belajar di kelas, di PDPC sebelum ni kita sudah mengajar murid-murid pun. Sebutlah, cikgu ini nama ibu. Okey, nanti murid tulis di sana. Di rumah mereka ambil buku, tulis ibu. Seterusnya kita teruskan je lah dengan ni. Lepas tu saya keluarkan gambar tu, spin lagi. Murid melihat balik, sebut nama benda, gambar yang mereka lihat, sebut perkataan, tulis di buku. So, saya ulang langkah ni sehingga semua gambar dikeluarkan dari roda ajaib ini. So, cikgu-cikgu, bila murid-murid lihat macam ni, Okey. belum lagi ya, Ma. Ni ya, pandai imla. Boleh? Terus kan? Dia memang rekod terus. Alamak. Okey. Teknik seterusnya adalah saya menggunakan PDPC online, menggunakan aplikasi word wall. Ini adalah contoh kelas saya yang saya buat menggunakan word wall. So, kelas saya pandai imla. Okey, cikgu-cikgu boleh melihat di sini. Ini adalah wall word wall saya. So, saya menggunakan aplikasi ini untuk memberi latihan imla kepada murid saya. So, jom kita tengok contoh aktiviti yang saya gunakan ya. Okey, ini adalah arahan. Pusing roda, tulis perkataan VKV yang tepat. Ulang langkah 1 dan 2 sehingga semua gambar-gambar dikeluarkan daripada roda ajaib ini. Okey, murid-murid tengok tak di sini. Jom kita spin roda ni. Okey, dah spin, tengok mana yang stop. Okey, apa gambar ini? Nanti murid-murid pun dah bagi respon sebab mereka dah dalam talian kan depan skrin Google Meet. So mereka terus beri respon. Cikgu, ni Aki. Okey, saya pun minta lah murid saya tulis Aki. Mereka menulis di buku tulis. Lepas tu saya eliminate, saya keluarkan roda ni. So saya spin lagi. Okey, murid-murid, guess apa ini? Ni gambar apa? Ni gambar apa? Nanti murid pun sebutlah alu. Lepas tu saya eliminate lagi dan seterusnya. So, permainan ini akan dibuat sehingga semua perkataan gambar ni disingkirkan dari roda ajaib ni. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti seterusnya adalah kelas. Kita tengok saya juga membuat bahan pembelajaran menggunakan Google Slide. Okay, ini adalah salah satu contoh Google Slide yang saya buat. So bahan ini saya akan paparkan kepada murid-murid melalui Google Meet, kelas Google Meet. So mereka akan melihat. So saya akan buat pengajaran dari sini menggunakan slide-slide yang saya buat. So bahan-bahan ini semua cikgu saya ambil daripada rakan-rakan pemulihan kita. Kita sharing cikgu. Biasa saya ambil ni dekat Telegram ada, grup pemulihan ada. So kita
boleh pakai. Kita tak perlu fikir nak buat slide baru, nak cari perkataan semua, nak buat baru, tak apa. Bahan-bahan sudah sedia ada, cuma kita guna pakai sahaja bahan yang kita ada. Okey, seterusnya, selepas membuat pelaksanaan PDPC dalam talian, bagaimana dengan murid yang tak dapat mengikuti PDPC? So, PDPC Google Meet. So, kita kena perlu fikirkan juga keadaan murid-murid yang ada masalah online. So, saya fikir, saya buat recording. Saya buat video recording menggunakan aplikasi Screencast-Matic dalam WhatsApp kelas. Saya PowerPoint presentation yang tadi, bahan pembelajaran tadi, saya buat video, saya buat recording. Apa yang saya akan mengajar, saya mengajar, saya record. Bahan itu saya hantar dalam kelas WhatsApp kita. Lepas itu, pada masa yang sama juga, saya akan menghantar voice note menerangkan tugasan yang perlu dibuat. Tugasan yang perlu dibuat. So, dengan ini, murid-murid dikatakan mereka tak dapat dikecualikan, tiada yang tercicir. Semua murid-murid pemulihan saya dapat mengikuti PDPC saya. Platform satu buat Google Meet. Meet tak boleh masuk dekat video recording. Itu pun tak boleh. Yang simple, paling simple sekali, voice note. Voice note tu kita tak boleh bagi alasan lagi, sebab voice note tu dia satu perkara yang biasa untuk semua penggunaan dalam WhatsApp ya cikgu. Seterusnya, saya nak mengambil kehadiran murid menggunakan kehadiran murid itu perlu diberi penekanan juga. So, pada mula PKP saya menggunakan rekod secara manual. Saya merekod menggunakan secara manual, ada create form saya sendiri. Selepas itu saya menggunakan aplikasi di Google Meet. Saya mengambil data kehadiran online. So, maka semua data tu sudah ada di depan tangan, di depan mata. So, semua ada dalam talian. Kita boleh lihat dari situ berapa orang mengikuti PDPC, siapa yang tidak dapat mengikuti. Ini adalah contoh-contoh tugasan yang dihantar kepada murid melalui platform WhatsApp. Okey, ini adalah contoh dia. So, perkara yang sama juga saya hantar di Google Classroom. Ini kenapa saya buat kerja dua kali? Sebab ada murid yang dia suka akses Google Classroom, ada juga suka tengok WhatsApp. So, saya fleksibel dengan anak murid saya. Saya friendly sikit dengan murid saya. So, saya bagi peluang kepada murid pemulihan. Okay, awak pilih mana satu. Option A WhatsApp, B Google Classroom, mana-mana awak pilih. Segala bahan yang saya ajar tu ada di Google Classroom. So, murid saya, mereka ada pilihan. Saya tak nak tengok WhatsApp, boleh. Saya nak tengok GC, boleh. So, mereka masih ada peluang untuk mengikuti PDPC saya. Selepas itu, penilaian hasil kerja murid. Bagaimana saya menilai hasil kerja murid? Saya menggunakan Google Meet, lepas tu Google Form, saya create quiz dan juga Flipgrid. Penilaian hasil kerja murid ni, saya buat dalam bentuk quiz. Okay, bentuk quiz saya gunakan Google Form. Bagi jenis yang aktiviti menulis tu, saya menggunakan Google Meet. So, dari situ, Google Meet, kita boleh tengok murid hantar hasil kerja mereka dalam bentuk gambar. So, live pun saya boleh tengok. Saya minta murid saya angkat buku, tunjuk dekat skrin cikgu. So, dari situ kita boleh tengok murid kita boleh dapat tulis ke tidak. Okay, seterusnya untuk menilai dengan melihat video Flipgrid. Seterusnya, saya menggunakan aplikasi Flipgrid ni. Saya menggunakan aplikasi Flipgrid untuk merekod kemahiran membaca. Biasanya saya bagi tugasan jenis bacaan, saya minta anak murid saya buat rekod. So, lepas buat recording, mereka ambil video. Biasa pada awal-awal musim PKP hantar guna WhatsApp. So, saya lah dah lama-lama tu tengok explore. So, dapat kenal dengan familiar dengan Flipgrid. So, saya kenalkan aplikasi Flipgrid di kalangan murid saya. So, mereka pun menggunakan Flipgrid untuk upload bahan kerja mereka. So, mereka segala bentuk kerja, penghantaran hasil kerja dalam WhatsApp,
Flipgrid dan Google Classroom. Platform WhatsApp dengan Google Classroom untuk kemahiran menulis, Flipgrid untuk kemahiran membaca. Ini adalah beberapa contoh hasil kerja murid yang dihantar melalui WhatsApp dalam bentuk gambar ya cikgu. Ini adalah beberapa contoh musim PKP. Murid saya ada buat mini book, ada yang jawab bentuk dalam kuis, word wall, ada buat tulisan dalam buku tulis, ada buat. So ada juga murid yang upload tugasan mereka di Google Classroom dalam bentuk image. So ini adalah grid saya. Grid masuk di sini adalah kelas. Kelas saya di aplikasi Flipgrid. Saya create juga kelas murid pemulihan saya di Flipgrid. Saya bagi segala kod, coding juga sama juga macam Google Classroom. Saya bagi kod, minta murid saya login menggunakan email MOE. So di sana juga ada tugasan untuk mereka. So ini adalah kemahiran membaca. So murid-murid di Flipgrid juga kita boleh upload bahan kita. So dia sama macam Google Classroom juga. So maksudnya Google Classroom dengan Flipgrid ni dia ada link. Dari sini kita boleh share, masuk terus kepada link dekat Google Classroom. So ni adalah contoh topik yang ada saya buat di Flipgrid. So ini adalah senarai hasil kerja yang murid upload sendiri di Flipgrid. So ini adalah hasil murid mereka hantar tugasan di Flipgrid. Okay, seterusnya kita dah nilai, kita dah buat semua dan murid dah hantar. Akhir sekali adalah tugas kita sebagai guru pemulihan buat penyemakan hasil kerja. So bagaimana saya membuat penyemakan? Saya masih menggunakan platform WhatsApp untuk membuat penandaan hasil kerja mereka. Sebelum menanda hasil kerja murid, saya buat semakan penghantaran tugasan. Siapa yang sudah hantar? Dah bagi tugasan di atas, bawah sekali saya ada nyatakan senarai nama murid yang telah siap dah hantar tugasan pada hari. Ni ada tarikh. So maksudnya terperinci, murid tak boleh nak elak. Nama murid yang tak ada di sini, kita dapat rekod murid yang hantar tugasan. So untuk menarik perhatian, memberi dorongan, saya bagilah stiker-stiker macam ni. Saya ada tanda medal, ada bagi emoji seperti tepuk tangan. Okey. Ni seterusnya adalah selepas murid hantar hasil kerja, kita tandalah. Tanda saya ni, cara ni tanda menggunakan talian WhatsApp. Saya edit gambar, saya tanda. Ini adalah tanda right, guna stiker. Tengok murid-murid ni di depan mata pun kalau buat macam ni dia memang saya kata tak ada. Kurang juga. Tapi bila dekat online saya tengok gambar je, memang saya sendiri sebagai guru pemulihan rasa gembira. Murid boleh buat cantik macam ni. Memang cute hasil kerja mereka. Siap buat kita di talian WhatsApp, siap boleh beri komen, siap boleh bagi gunakan stiker. Emoji, ini stiker. So bila nampak je stiker macam ni, memang murid suka. Sama macam apa yang mereka PDPC dalam bilik darjah. Seterusnya saya bukan berhenti di situ saja. Saya juga createkan e-ganjaran untuk anak murid saya. Untuk e-ganjaran saya cuma pilih 3 aplikasi saja. Satu Class Toolsnet, nombor 2 Google Forms dan Certify M create untuk saya punya ECJ. Seterusnya saya gunakan Google Image untuk membuat e-sticker. So saya dalam musim PKP ni menggunakan 3 jenis e-ganjaran untuk anak murid saya. Nombor 1, gunakan Class Toolsnet, saya buat e-badge. Dalam Class Toolsnet ni, cikgu ni dekat Google, kalau cikgu-cikgu Google ada aplikasi ni, Class Toolsnet. Dalam tu ada banyak benda. So dalam banyak-banyak tu saya cuma pilih badge maker. Saya buat badge, e-badge untuk anak murid saya. Saya minta hantar murid-murid saya hantar gambar, hantar gambar. So saya buat program bacaan semasa musim PKP. So murid-murid pun mereka suka dah tengok cabaran. Saya bagi challenge. Masa tu memang dekat Facebook, dekat WhatsApp dia famous. Accept the challenge. So saya pun guna teknik tu lah, accept the challenge, membaca dari rumah. So murid pun sertai, dah dapat challenge tu, mereka dah dapat baca. So evidence untuk mendapatkan e-badge ni ada di Flipgrid. So dah dapat Flipgrid, ni dia dah hantar hasil kerja dia, saya bagi dia e-badge. Memang murid saya suka, cikgu dapat macam-macam e-reward. Seterusnya
Murid-murid juga dapat e-sijil. Saya menilai selepas tamatkan sesuatu pembelajaran, saya nak menilai murid, saya buat murid-murid saya quiz di Google Forms, saya generate e-certificate menggunakan teknik Certify M. Ini adalah contoh murid yang mendapat sijil. Dia dah habis pelajaran tajuk kemahiran 5, saya bagi dia quiz, murid itu dapat jawab semua, dia dapatlah sijil. So ini pun murid saya ada share. Segala bahan tu mereka share juga, automatik dapat je share terus dekat saya punya WhatsApp. So dalam grup WhatsApp ni semua ada 19 ibu bapa. So semua parents pun tengok. Kalau katakan anak A tak buat, anak B buat, di sana ada persaingan. Automatik mereka tolak anak sendiri buat, kasih push. So naik juga nama anak-anak ini, macam image parents itu sendiri. So cara yang saya buat ni memang amat dapat sambutan di kalangan ibu bapa. So selain itu saya juga bagi e-stiker. Cikgu-cikgu, stiker-stiker ni saya cuma buat cari dekat Google Image. Saya tekan cari je stiker cemerlang macam ni, dia dapat, saya crop, edit, saya hantar setiap kali murid hantar tugasan. So nanti saya dalam tu saya ada beri arahan. Murid-murid kumpul segala e-badge yang kamu terima. Nanti nak cuti bagi dekat cikgu, cikgu print, kamu simpan sebagai reward kamu semasa musim PKP. Untuk collect reward ni je, murid memang dia aktif, dia suka nak buat. Akhir sekali, penyimpanan bahan guru dan bahan murid PDPC dalam talian. Okay, ini adalah tujuan untuk pemantauan kita sendiri. Kita dah melaksanakan segala apa yang perlu buat sebagai guru pemulihan. Untuk hujung tahun nanti kita mesti ada SKT, ada kena tunjukkan semua bahan evidence yang kita buat untuk sepanjang tahun. So di mana kita nak tunjuk? So inilah ruang saya, kumpulkan bahan-bahan saya menggunakan Wakelet dan saya simpan drive. Saya bagi option benda yang sama ada juga, sebab ini semua link cikgu. Antara kita boleh link, kita ambil link itu saja, kita boleh share mana-mana tempat. So ini adalah Wakelet saya, wall Wakelet. Dalam hujung dia dah habis. Okey cikgu-cikgu, ini adalah wall Wakelet saya. Segala bahan PDPC saya guna semasa PKP. Semua saya upload di Wakelet saya. So ini adalah contoh wall saya. So ini adalah contoh-contoh lembaran kerja. Kita boleh createkan kita punya folder sendiri. Apa yang kita buat untuk profesional, untuk PDPC, untuk sekolah, semua bahan saya kumpul di sini. So ini Wakelet ni bagaikan seperti Facebook. So Facebook untuk social media, yang Wakelet kita boleh guna untuk simpan bahan-bahan untuk pembangunan profesional kita. Saya simpan lembaran kerja, catatan PDPC semasa PKP. Ini hasil kerja murid, bahan yang saya buat banyak lagi cikgu, AnyFlip, semua dia ada link. Kita boleh link di Wakelet. Contoh di sini saya nak tunjuk. Di sini catatan saya, di mana saya simpan semua lesson yang saya buat, catatan yang saya buat PDPC semasa PKP ni ada. Tekan saja semua dia link. So dia link. Okey. Bila sesiapa datang pemantau, saya bagi ID Wakelet saya, dia boleh terus melalui di tapak tangan, dia boleh dapatkan saya punya lesson plan. Dia boleh tengok semua ni. So tak perlulah kita ambil file kertas. Sekarang kan kita paperless, kita tengok melalui dekat sini je kita boleh dapat tahu segala bahan. Okey, untuk pemantauan, kalau sesiapa datang pantau kita, untuk admin kita sendiri, saya bagi saya punya ID Wakelet ni kepada guru besar melalui handphone, melalui WhatsApp. Saya bagi link ini, guru besar dari mana-mana pun dia boleh tengok hasil kerja saya. So segala bahan di fingertip, semua di telapak tangan kita. Sekarang sudah zaman cybergogi, apa yang kita buat semua dalam ada link dia sendiri. Okey, seterusnya saya rasa kita sudah ke penghujung perkongsian kita pada hari ini. Akhir sekali saya nak cadangkan PDPC, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang sekarang
Sekarang kita sudah pun pergi ke sekolah, kita dah boleh bergerak, kita boleh berjumpa dengan anak murid, parents semua boleh berjumpa. So kita boleh sediakan modul mengikut kemahiran, kita boleh beri hands-on kepada murid-murid kita. Okay, kita sediakan modul itu, kita edarkan modul itu. Okay, bagaimana kita bagi modul tu saja suruh minta murid buat? Tak okey juga kan? So kita masih boleh menggunakan teknologi sekarang. Kita buat video pengajaran berdasarkan modul yang akan diberikan. Bagaimana cikgu-cikgu nak buat video pengajaran tu? Cikgu-cikgu boleh buat, kita ambil gambar, kita buat scan. Bahan yang kita buat tu ada dalam kita punya PC. Kita buat video recording muka surat pertama. Hari ini kita nak belajar muka surat pertama. Murid-murid boleh membaca, lepas itu menjawab. Contoh itu saya tak dapat nak tunjuk di sini, minta maaf ya. So video itu masih kita boleh upload di Google Classroom, WhatsApp. So murid tengok video itu sahaja. Murid masih kita connect juga dengan budak. Walaupun dah naik sekolah, kita masih boleh menjalankan PDPC. Selepas dah hantar modul itu, kita bagi masa. Seminggu sekali murid-murid kena hantar modul itu. So nanti kita tanda. Kali ini kita tanda bukan dalam talian, tanda terus. Kita hantar bahan itu hantar semula dekat dengan murid-murid. So bahan-bahan kita masih juga boleh menggunakan Google Meet mengikut jadual yang ditetapkan. Okey ya cikgu. Sampai sini sahaja saya punya perkongsian. Saya harap segala apa yang saya rasa memang banyak aplikasi saya terapkan di sini. Kalau kita ada masa lagi, saya ada peluang lagi, saya sudi berkongsi apa yang saya dapat dengan rakan-rakan anda sekalian. Semoga kita berjumpa lagi di ruang skop yang lain pada masa akan datang. Sekian itu daripada saya, Cikgu Jani, SCKT Gelang Patah. Sekian, terima kasih. Okey, setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Jani di atas perkongsian ilmu tadi. Okey, sebelum majlis ini kita ucapkan terima kasih kepada kedua penceramah, iaitu Puan Jamila binti Tumen dan Cikgu Jani. Okey, dengan perkongsian ilmu tadi, maka selesailah kedua-dua perbentakan kita pada hari ini. Saya berharap agar para guru sentiasa memberikan bimbingan dan menilai hasil kerja murid. Dengan perkongsian ilmu ini, para guru bolehlah memilih pelbagai kaedah dan pendekatan demi memastikan murid-murid pemulihan khas tidak tercicir di dalam mendapatkan ilmu. Okey, sebelum saya mengakhirkan program ini, bersama-samalah kita mendoakan kepada Puan Hajah Nur Rasyiki binti Wahid supaya cepat pulih dan sembuh untuk meneruskan tugas-tugas beliau seperti yang disediakan. Sekian, terima kasih.